Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar Ruby Din? Doa saya sentiasa mendoakan agar Ruby bersama pasangannya bahagia kekal. Saudara Muhammad Naim, saudara Tengku JB, Abdul Hadi Sharif, begitu juga dengan Ros Yun. Apa khabar Ros? Saudara Mustafa Ilyas, saudara Syah Ibrahim, saudara Nas Ibrahim. Doa saya anda semua sihat, terhindar daripada segala musibah. Saudara Mazli Syamsuddin, Waalaikumsalam. Saudara Azaiman Abdullah, begitu juga dengan Muhammad Safari Matzun, Azali Kasim, Waalaikumsalam. Man JCB, Muhammad Zain Hamid, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, akan saya santuni usai pencerahan saya malam ini. Baik saudara, hari ini adalah hari Rabu 6 Oktober 2021. Hari ini merupakan hari yang ke-566 virus corona mengganas di bumi bertuah ini. Dan dari segi laporan yang saya terima hari ini, nampak gayanya dah 2 hari betul-betul dia naik. Semalam daripada 8,075 dia naik kepada 8,817. Dan hari ini keadaannya masih meningkat saudara. Hari ini jangkitan adalah 9,380. Jadi jumlah keseluruhan warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 2,303,837 yang mengundang sejumlah 117 kematian. Malam ni saya dapat memberi laporan kematian sebab ada laporannya. Saudara, untuk negeri Perlis ada 42 jangkitan, di Kedah 556 susut, di Pulau Pinang naik daripada 595 kepada 623. Begitu juga di Perak, tiba-tiba di Perak semalam dah cantik dah 473, hari ini dia meningkat balik 629. Tapi di Selangor susut kepada 1116, wilayah Persekutuan juga susut 214. Di Putrajaya susut 18 saja jangkitan. Di Negeri Sembilan dia naik sedikit daripada 122 kepada 191. Di Melaka susut 200, mungkin boleh diadakan pilihan raya agaknya lah ya. Semalam 246, hari ini 200. Tetapi di Johor meningkat balik daripada 886 kepada 1105. Jumlah warga Johor yang telah pun dijangkiti oleh virus corona adalah 201,939. Banyak saudara. Di Pahang susut daripada 696 kepada 511. Tetapi di Terengganu mengalir nafas saya. Semalam dah agak melegakan 356, tetapi hari ini dia meningkat begitu mendadak, iaitu 704 orang. Di Kelantan juga terus meningkat daripada 1063 kepada 1170. Warga Kelantan berhati-hati, berusahalah sebab ini musim monsun, musim hujan ya. Di Sabah susut daripada 85 kepada 790. Labuan ada peningkatan daripada 3 kepada 8. Begitu juga di Sarawak juga ada meningkat daripada 1361 kepada 1503. Jumlah untuk bulan ini saudara 6 Oktober adalah 58,142 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saudara, kita pergi ke tazkirah singkat tentang sambungan pada Telaga Al-Kausar. Sebab siapakah mereka yang terhalang untuk mendapat nikmat minum dari Telaga Al-Kausar? Kerana dari Abu Wa'il, dari Abdullah, baginda Rasulullah SAW bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud, iaitu telaga yang dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Jadi ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, dari Telaga Al-Kausar, mereka dijauhkan dariku. Lantas aku bertanya kepada wahai Rabbku, pada Allah, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak tahu bid'ah yang mereka buat, mereka lakukan sesudahmu. Jadi siapakah mereka itu? Mereka ialah orang yang munafik dan orang yang murtad saudara. Jadi level munafik ni hampir kepada murtad rupanya ya. Kedua adalah orang yang masuk Islam di zaman Nabi lantas murtad sepeninggalan baginda. Dan ketiga adalah ahli maksiat. Ahli maksiat ni
ahli maksiat dan pelaku dosa besar yang kematiannya masih dalam keadaan berdosa. Jadi oleh itu saudara, untuk membolehkan kita dapat menikmati minum dari telaga baginda Rasulullah Al-Kausar, haruslah kita memenuhi beberapa syarat. Itu pertama, kita beriman dengan sebenar-benarnya. Kedua, mengikuti tuntutan Nabi, tuntutan Rasulullah SAW, ikhlas dan ittiba. Ketiga, mengamalkan Islam secara zahir dan batin. Dan yang keempat, menjauhi maksiat dan dosa-dosa besar. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah agar kita dapat menikmati nikmatnya air dari telaga Al-Kausar. Sekarang seperti biasa, kita masuk mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Terima kasih Cikgu Hibil. Katanya, tidak akan miskin orang yang membelanjakan hartanya untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Jadi saudara, kalau saudara punya wang, saudara mempunyai pendapatan, jangan lupa untuk kita memberikan kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kita. Lebih-lebih lagi ibu kita saudara, yang mengandungkan kita 9 bulan 10 hari dan membesarkan kita. Dan kemudian katanya lagi, hanya orang-orang yang tidak tahulah yang selalunya meremehkan pendidikan. Jadi orang yang tak tahu, orang yang baral agama itu saudara. Itulah kata-kata pemutiara kata daripada Saudara Hibil. Terima kasih Cikgu Hibil yang saban hari menghantar kiriman kepada kita untuk kita kongsi bersama, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, hidup yang sebegini. Baik saudara, jangan lupa e-commerce. Sebab saya dah bagi tahu, saya mohon izin 5 minit. Saudara yang punya produk, jangan lupa hubungi anak anda saya Al-Azhar di talian 011 330 41241. 011 330 41241. Dan boleh juga berhubung dengan Al-Azhar kerana perniagaan e-commerce bondanya itu Rendang Tuk, Mak Neneng dan juga Bahulu Berdal dibuka semula. Saudara, begitu juga jangan lupa Dendeng Manis Siti Farehah. Boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. 017 711 4300. Walaupun harga daging meningkat, tapi kabarnya mereka berusaha untuk memberi pada harga yang sebagaimana dahulu saudara ya. Apa khabar Saudara Zainuddin, Saudara Osman Abdullah Bandi, ya, Cik Sizul Rahim, Khamis Nadi, Rosna Ismail, Amir KDH, Kepulauan Mas 10K secara one off. Jangan lupa. Dan seperti biasa, saya masih lagi menyantuni produk sahabat kita, iaitu Saudara Zul daripada toko Jamu Kebaman dengan Arabic Gumnya Almana. Arabic Gum ini adalah merupakan salah satu produk untuk prebiotics, untuk pertumbuhan bakteria dan sebagainya, bakteria yang baik dalam badan saudara. Arabic Gum ini sesuai untuk membantu merawat gout, ulcer, membantu merawat ciri-perit dan membantu merawat batu karang. Ini bukan ubat saudara, ini adalah makanan dari herba. Arabic Gum ini datangnya daripada negara Arab. Begitu juga dengan minyak habatus saudah black seed yang diperakui oleh pihak doktor di Jerman mengatakan yang terbaik. Memang pun baginda Rasulullah SAW dalam bacaan saya mengatakan bahawa ini ada penyakit kecuali mati yang boleh dijadikan ubat melalui ini black seed ataupun batu saudah. Saudara, kepada saudara Zul toko Jamu Kemaman 019-917-0449. Dan jangan lupa saudara juga boleh berhubung dengan sahabat kita yang baru berniaga, ya, sama-sama membantu. Beliau produknya bukanlah hebat sangat, tetapi ada baik, sedap, memang rasanya menjilat jari, iaitu sambal kering dari dapur Cik Siti. Saudara boleh hubungi saudara Mat Niza 019-482-4504. 019-482-4504. Harganya murah, kemudian dah sedap, boleh makan dengan nasi, dengan telur. Ambil goreng telur, cicah dengan sambal kering dari dapur Siti. Sedapnya saudara. Baik saudara,
itulah e-commerce kita. Saya terima kasih kepada saudara kerana mengizinkan saya memberi pencerahan tentang produk teman-teman kita ya, Ceri Sari dan teman-teman yang lain. Seperti biasa, kita harus bersuara, saya harus melontarkan tuntutan kita, iaitu salam impian moratorium dan RM10,000 pengeluaran dari tabung wang kumpulan simpanan pekerja. Ingat saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Bagaimanapun saya tidak dapat memberi pencerahan apa berlaku dengan kumpulan wang simpanan pekerja, tidak ada jawapan. Jadi di parlimen pun tiada jawapan dari menteri. Nampak gaya mereka sunyi sepi berhubung dengan tuntutan kita. Katanya boleh, tapi sekarang ni diam terus. Apa nak jadi ni tentang pengeluaran wang simpanan pekerja sejumlah RM10,000. Terus kita akan menuntut selama-lamanya selagi ia tidak dilaksana. Begitu juga dengan moratorium. Ramai kawan-kawan dah telah menghubungi saya mengatakan bahawa pihak bank sudah pun memburu mereka untuk meminta bayaran angsuran kenderaan, begitu juga rumah dan sebagainya. Saya haraplah agar pihak bank berilah sedikit hati dan perasaan kepada warga kita yang berada dalam keadaan sukar. Sekarang ni masih sukar, saudara, bukannya senang. Kalau dapat sedikit bantuan pun mungkin yang dapat, yang tak dapat ramai. Saudara Abdul Paklah, Rashid Mustafa, saudara Zul, saudara Rusli Muhammad. Memang saya akui nampaknya senang, tapi kita terlalu susah. Lebih susah daripada zaman saya kecil-kecil dulu. Saya dapat merasakannya, saudara Abdul Syarif. Baik, tajuk perbincangan kita malam ini adalah takdir penentu segalanya. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Katanya, nenek nyonya hendak ke Rawang, keluar pagi, dia dipimpin. Betapa nipisnya kulit bawang, nipis lagi perpaduan pemimpin. Ini beliau melihat bahawa tentang adanya usul, undi tak percaya lah, tarik sokongan, tak ada perpaduan lah tu. Saudara, walaupun kita melihat nipisnya kulit bawang itu, tetapi rupanya perpaduan di kalangan pemimpin lebih nipis daripada kulit bawang. Kata Pak Nazir lagi, tebingnya runtuh di Sungai Daik, tengah bersembah gara-gara. Tunjukkan contoh biar yang baik, ia lambang martabat negara. Jadi kalau mereka tidak menunjukkan contoh yang baik, maka negara kita akan dipandang hina. Itu curipan daripada Pak Nazir. Saya juga seperti semalam saya janji saya akan santuni juga dua buah pantun. Musim pantun seronok kawan-kawan kita. Menegur dalam pantun yang lebih baik dengan bahasa yang indah tapi cukup bernas dan berisi. Iaitu daripada Pok Su Jit daripada Kelantan. Kata Pok Su, nasi dagang ikan ayah. Ikan ayah ni ikan kayu sebenarnya. Saya ikan tongkol. Kampung saya panggil ikan kayu. Tapi orang Kelantan panggil ikan ayah. Nasi dagang ikan ayah, nasi kerabu daging bakar. Amat malang rakyat Malaysia, hendak mengadu tempatnya sukar. Memanglah malang kita apabila tempat kita mengadu, pemimpin mereka buat tak tahu je, tak ada tempat nak mengadu. Kata saudara Pak Su lagi, anak buruk, anak kera, lompat-lompat tepi perigi. Buruk perangai pemimpin kita, sanggup ke desa mencari undi. Jadi mereka sanggup pergi ke desa mencari undi, menagih undi daripada rakyat. Tapi bila dah menang apa semua, rakyat dilupakan. Buruk perangainya. Dan akhir sekali, satu lagi pantun daripada saudara Jamil, sahabat saya. Sama-sama dalam perjuangan, berjuang dalam pergerakan pemuda UMNO dulu. Kata saudara Jamil Idris, patah sayap bertongkatkan paruh, namun kudaki jua. Biarpun jernih bertukar keruh, akan kupasrah pada yang esa. Jadi pembayangnya itu memang semangat pemuda lah saudara. Tapi dia kata biarpun jernih bertukar keruh. Jadi dalam keadaan sekarang ni memang sukar pada kita. Itulah. Terima kasih saudara Jamil. Terima kasih pada Pok Su Jit. Dan juga tentulah Pak Nazir. Tokoh pantun kita saudara ya. Baik saudara, saya tak lupa untuk menyantuni sebahagian lagi dalam segmen Gedung Ilmu. Yang saya petik dari buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu, susunan Tenas Effendi yang menjadi penulis tamu di Dewan Bahasa. Saya tak silap saya dalam 3 tahun rasanya dia membuat kajian tentang bahasa-bahasa berhubung dengan pemimpin bangsa kita. Buku itu diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Harga berapa saya tak tahu, saudara boleh berhubung dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi antara ungkapan dalam buku tersebut dicantikkan oleh Tenas Effendi,
ialah tentang pemimpin yang seharusnya sentiasa terkemuka di kalangan warganya dan diberikan penghormatan serta diutamakan dalam setiap majlis. Kalau pemimpin itu bergelar pemimpin, dia sentiasa diutamakan dalam setiap majlis. Jadi katanya lagi, pemimpin itu yang dikemukakan oleh rakyatnya, yang dimuliakan oleh kaumnya, yang didudukkan pada patutnya, yang ditegakkan pada layaknya, yang dikukuhkan dengan adatnya, yang ditinggikan dari orang banyak, yang didahulukan dari orang ramai, yang diutamakan dari orang biasa, sesuai menurut adat lembaga. Jadi kita sambung lagi malam besok menyentuh tentang pemimpin Melayu mengikut pandangan, mengikut kata-kata. Ini merupakan kata-kata hikmat juga dari warisan bangsa kita yang tinggi, bahasanya indah peringatannya. Baik saudara, seperti biasa, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube ataupun apa-apa saja channel, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang culipan, sebarang suntingan ataupun sebarang komen kesan daripada suntingan anda. Saya tidak berkebayaan untuk melihat, untuk mengkaji ataupun menilai. Semua itu terpulang pada anda. Tapi kalau anda nak gunakan 100%, tidak ada masalah pada saya. Ingat saya, ini adalah pencerahan politik yang dapatan saya menurut bacaan. Saya berhubung dengan teman-teman, saya mendengar, menonton TV tentang perkembangan politik semasa, dan saya cuba memberi pencerahan mengikut pahaman dan pengalaman saya. Tidak lebih daripada itu sahaja ya. Prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi kalau saudara saya tak setuju, okey, tak setuju pun okey. Cuma saya minta santunlah. Kalau saya tak setuju, saudara nak menyonsong pandangan saya itu, gunakanlah bahasa yang baik. Jangan kata orang tua bodoh. Saya dapat ada orang kirim begitu, saya terasalah juga hati ni, dah tua-tua begini kan, diperbodohkan oleh teman. Niat saya lain tak ada saudara. Saya bukan berusaha untuk nak tunjuk bijak, pandai, tidak, untuk kita berkongsi pandangan supaya kita jadi warga cinta damai yang menyantuni harmonis, yang tahu sedikit supaya anda tidak diperbodohkan oleh pimpinan. Itu saja matlamat saya, saudara. Baik, apa yang kita lihat saudara, saya catatan awal tentang apa yang berlaku di Melaka. Kita masih lagi bercakap tentang Melaka dengan beberapa perkembangan politik semasa. Kerana banyak pihak bertanya, dia kata boleh ke Ketua Menteri yang telah hilang majoriti memberi nasihat kepada Governor untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Ini sebenarnya isu ini menyentuh soal perlembagaan dan ia perlu diteliti. Saya bukan pakar perlembagaan. Saya bila dapat soalan itu, saya perlu lontarkan untuk kita bincangkan bersama. Saya rasa sepatutnya kalau dah hilang majoriti, dia tak bolehlah minta. Terpulanglah pada TYT untuk sepatutnya dipanggil. Panggil semua ini macam mana apa berlaku di Perak. Ya, kerana kes apa yang berlaku di Melaka ni tak boleh disamakan dengan di Perak. Perak ada 2 kali kejadian yang sama berlaku. Itu zaman yang berhormat Datuk Seri Nizar, yang akhirnya diganti oleh Datuk Seri Zamri Abdul Kadir tanpa diadakan pilihan raya. Begitu juga apabila Datuk Faizal Peja hilang kepercayaan di Dewan Undangan Negeri Perak, maka dia menyerahkan kuasa itu, dipulangkan kepada Baginda Tuanku untuk melantik Datuk Syarani menjadi Menteri Besar Perak. Jadi tanpa ada pilihan raya. Itu sepatutnya kalau melihat dari segi apa yang berlaku di Perak. Tetapi apa yang berlaku di Sabah waktu Datuk Syafiee Afdal membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah, waktu itu beliau masih lagi mempunyai majoriti. Tetapi beliau sudah tercium bau akan adanya yang akan melompat dan sebagainya. Maka beliau sebagai Ketua Menteri, dia menghadap TYT dan TYT pun membubarkan Parlimen. Itu keadaannya. Jadi saya tahu ramai juga yang bersetuju bahawa tidak sepatutnya diadakan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka ini untuk memanggil pilihan raya umum, pilihan raya Dewan Undangan Negeri, kerana dalam keadaan wabak masih menyerang. Kita masih lagi, saya dah lihatlah sendiri laporan di Melaka masih lagi ramai. Saudara jangan lupa bahawa pengundi di Melaka keseluruhannya adalah lebih kurang 500,000.
Jadi apakah kita nak mendedahkan 500,000 orang pengundi ini kepada penjangkitan wabak dan sebagainya? Dan dalam keadaan begini, bila TYT, Tuan Yang Utama, Governor Melaka, Tun Ali Rastam bersetuju. Cuma persoalan yang ditimbulkan apabila kumpulan yang hilang kepercayaan pada sahabat kita Datuk Sulaiman Ali mau menghadap TYT berada dalam keadaan kuarantin kendiri. Yang saya katakan bahawa beliau berada dalam kuarantin kendiri, tak boleh bertemu dengan orang. Ini menimbulkan persoalan, macam mana pula ini Datuk Rauf pula boleh jumpa? Bagaimana pula ini Ketua Menteri boleh bertemu sedangkan saya tak boleh jumpa? Jadi saya memberi pencerahan ini, saya tidak memihak pada mana-mana saudara. Sebenarnya saya nak menyantuni agar kita faham keadaan di Melaka. Sebab itu sekarang ni ada usaha yang sedang dilakukan. Mereka mau mengambil tindakan undang-undang yang mau mencabar. Jadi kenapalah diheret TYT, diheret kerajaan negeri? Tak sepatutnya. Ini keadaan sepatutnya carilah damai. Apakah dia mau dijadikan pilihan raya negeri Melaka ini sebagai satu uji kaji tentang kemampuan parti-parti politik yang akan menghadapi pilihan raya umum akan datang? Ini juga saya pun tak tahu nak jawab. Tapi bagi saya merasakan itu kemungkinannya. Jadi saya melihat bahawa keadaan ini tentulah menimbul pelbagai persoalan di kalangan warga bangsa kita. Dan saya dapat melihat ini curipan daripada sahabat saya, saudara Hisham Jalil, Ketua Penerangan Barisan Nasional Selangor. Dia kata bahawa dari segi atas kertas, berdasarkan kepada undian masa pilihan raya umum yang ke-18 yang ke-14 dahulu, bahawa UMNO Barisan Nasional berpeluang untuk mendapat sekitar 21 kerusi daripada 17 daripada 11. Ya, daripada 28 tu 17 UMNO berpeluang untuk membentuk kerajaan. Itu dari segi atas kertas, dari segi data-data yang diperolehi oleh saudara Syam Jalil. Saya tidak menafikan dan memang saya lihat ada, tetapi jangan lupa saya melihat terdapat lebih kurang 7 kawasan Dewan Undangan Negeri di Melaka itu dalam pilihan raya lalu UMNO Barisan Nasional kalah kerana terdapatnya pertandingan 3 penjuru yang akhirnya dimenangi oleh calon-calon daripada Amanah, daripada Pakatan Rakyat, PKR, kawasan yang majoriti bukan Melayu tu tak usah ceritalah, better forget it lah. Walaupun ada kawasan itu pertandingan 3 penjuru, tetapi saya melihat sukar. Cuma yang saya khawatirkan dalam kita beranggap positif bahawa UMNO Barisan Nasional boleh membentuk kerajaan di Melaka dalam pilihan raya akan datang. Jangan lupa bagaimana pula dengan kedudukan pengundi-pengundi muda yang di bawah usia 18 tahun, kerana telah pun diaktifkan bahawa pengundi muda boleh mengundi. Dalam keadaan begini saya rasa kita masih lagi belum dapat membaca pemikiran anak muda. Sekarang saudara jangan lupa, saya dah bagi pencerahan 2 minggu 3 minggu lalu. Anak-anak muda di Melaka, mereka sudah semakin bosan melihat corak acuan kepimpinan. Jadi saudara Ismail Tan, TYT, saudara Mak Zuhabidi, TYT orang UMNO. Kita begini, saudara, masalah saya bukan nak mempertikaikan TYT. Bila didudahkan begitu, kalau kita jadi TYT pun tengok, dah tak ada orang, bubar. Itu mungkin. Tetapi saya menyatakan bahawa apakah that's the only solution? Tidakkah ada perbincangan, pertemuan macam mana di Perak? Apa yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Perak? Pertama dulu almarhum Sultan Azlan, dia panggil semua wakil-wakil rakyat. Itu waktu Yang Berhormat Datuk Seri Nizar. Jadi terbukti bahawa Datuk Seri Nizar sudah tidak mempunyai sokongan dan baginda tidak mengizinkan untuk diadakan pilihan raya umum, tapi minta supaya Dr. Zamri dilantik sebagai Menteri Besar Perak tanpa pilihan raya, saudara. Jangan lupa peristiwa orang PAS duk bertidur atas jalan raya tu, menghalang Duli Yang Maha Mulia Tengku Nazrin dan Sultan Perak untuk pergi ke istana di Bukit di Iskandaria. Jangan lupa peristiwa itu. Saya masih ingat lagi peristiwa itu. Dan begitu juga apabila berlaku saudara Peja hilang sokongan, baginda juga tidak mahu diadakan pilihan raya. Sebab itu dipanggil semua, kemudian daripada ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri
daripada DAP, daripada Amanah, daripada PAS tak datang rasanya. Tapi cukuplah mereka mengatakan sokongan kepada calon yang diputuskan pada Datuk Seri Syahrani. Akhirnya begitu. Ini yang berlaku di Perak. Tetapi apa yang berlaku di sebagaimana saya katakan di Sabah, waktu itu Datuk Syafiq Apdal masih lagi jadi Ketua Menteri, tetapi beliau masih lagi koman dan majoriti waktu itu. Cuma bila dengar dia menghadap TYT dibubarkan waktu itu. Saya rasa lah kerana waktu itu kabarnya Datuk Musa Aman juga klaim mengatakan dia juga mempunyai sokongan. Jadi daripada dua-dua pihak mengatakan juga sokongan, bubarkan. Di Melaka pula apabila keadaannya kalau 4 dah tarik sokongan, tinggal lagi 13. Jadi dengan 13 itu dan waktu yang sama Datuk Idris Harun dengan kumpulannya tak dapat bertemu dengan TYT. Jadi besar kemungkinan TYT tidak mendapat gambaran. Itu pandangan saya, saudara ya. Saya tidak menuduh. Sebab itulah bahawa pimpinan Pakatan Harapan menzahirkan kekecewaan mereka. 4 pemimpin Pakatan Harapan yang telah menandatangani persefahaman bekerjasama dengan kerajaan, keluarga Malaysia, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, mereka kecewa dengan keadaan begitu kerana apa yang berlaku di Melaka itu kata mereka tak sepatutnya dan bakal mengundang masalah yang akan dibawa ke mahkamah. Ini yang tak seronoknya. Masalah politik dibawa ke mahkamah. Jadi mahkamah ni tak reti-reti membicarakan soal politik, soal orang politik, pembicaraan itu, ini dan sebagainya. Jadi berbalik kepada tentang curipan Saudara Syam Jalil, saya bersetuju bahawa atas kertas nampak agaknya begitu, tetapi jangan lupa bahawa PAS juga merupakan antara undian yang kalau dia sokong pada mereka tidak meletakkan calon, kalaulah undi itu dapat kepada UMNO Barisan Nasional. Tapi kalau mereka tak turun mengundi, sebab sekarang ni Muafakat Nasional dah tak ada, saudara. Jadi saya nampak agak bukanlah sesuatu yang solid untuk kerajaan UMNO Barisan Nasional boleh membentuk di Melaka. Kita tak mau, saya lebih suka berterus terang. Let us face the reality. Kita harus menerima hakikat. Jangan kita berandaian. Hidup dengan anda-andaian, hidup berangan-angan. Boleh. Macam mana apa yang berlaku pada Datuk Idris Harun dan kumpulan Esko. Akhirnya mereka hilang segalanya. Idris Harun jadi Esko, temannya Nur Hizam apa semua, 4 orang tu. Jadi mereka Esko akhirnya bila dibubarkan di orang negeri, tak ada apa-apa. Dan sebenarnya mungkin pada saya lah Datuk Idris Harun tidak dapat memikirkan, dia tak terfikir bahawa ini boleh berlaku. Dia ingatkan bahawa bila dah cukup jumlahnya daripada kumpulannya boleh dapat daripada 28, dia dapat 15 sokongan, 11 dan 4, 15. Kumpulan Datuk Sulaiman Ali ada tinggal 11. Jadi dia kata dengan ini bolehlah tubuh kerajaan. Terpulanglah siapa. Tapi memanglah ada katakan bahawa Datuk Idris akan jadikan semula sebagai Ketua Menteri, dan Wan Adli pun mengatakan dia juga boleh jadi Ketua Menteri. Jadi dalam keadaan begitu tiba-tiba dibubarkan Dewan Undangan Negeri, maka terlepas segala-galanya. Ini keadaan saudara. Jadi ini base orang angan lah. Aku boleh begitu, aku boleh begini. Itu pun belum pasti lagi. Kalau betul kerajaan Melaka hari itu tak dibubarkan, mungkin juga bergaduh antara kumpulan Datuk Idris Harun dengan Adli. Mungkin, saya tak tahu. Sebab Adli juga lah bekas Ketua Menteri, Datuk Idris Harun juga bekas Ketua Menteri. Jadi Melaka ni memang hebat lah. Dalam waktu yang sama bakal mempunyai 3 orang Ketua Menteri. Sekali mengundi dapat 3 Ketua Menteri. Setakat hari ni 2. So kalau ada berlaku pilihan raya, mungkin 3 Ketua Menteri. Tetapi apa yang ingin saya lontarkan, saya bicarakan malam ini adalah tentang kedudukan pengundi muda, anak-anak muda. Dan yang paling penting saya melihat dalam perbalahan, saya orang UMNO, saya tentu kecewa benda ini berlaku. Kerana ini membuka ruang kepada pelebaran penguasaan Parti Keadilan di negeri Melaka. Kita itu kalah. Kita kalah kepada Parti Keadilan sebab mereka semua bertanding di bawah lambang keadilan. Amanah pun bertanding di bawah lambang keadilan.
PKR keadilan, DAP pun di bawah lambang keadilan. Kita tumbang, kita kalah. Dalam keadaan begini, saya khawatir sebab yang saya katakan dari warga yang menyokong Parti Keadilan PKR ini, mereka waktu satu ketika dulu mereka anak muda yang masa itu tak ada lah undi bawah 21 tahun apa semua boleh mengundi. Dan sekarang ni bila anak muda boleh mengundi serta kedudukan usia mereka, waktu zaman reformasi dulu 20 tahun yang lalu, kalau mereka waktu itu berusia 18 tahun, hari ini usia mereka 38 tahun. Dalam usia 38 itu tentulah semangatnya kuat, kedaratnya kuat. Sedangkan kita kalau UMNO ni kalau masih lagi mengharapkan kepada kepimpinan yang ada, iaitu yang tua-lunya ini, berderai saudara. Sebab itu saya berkali-kali menyatakan pergerakan pemuda UMNO, Datuk Ashraf kena turun sekarang, kena santun anak muda. Saya dah bagi peringatan. Jangan salahkan saya. Sebila saya dapatan kerana ada 5 bahagian di Melaka tu, mereka tidak senang dengan kepimpinan. Jadi akhirnya mereka membuat kenyataan, Tok, kalau macam ni kita orang, saya kata janganlah. Kalau macam ni kami tak maulah. Ketua-ketua kami yang ada pun tak boleh pakai lah, tak jaga kami. Kami melompatlah parti yang lain. Saya kata jangan. Jangan. Kita mesti teruskan perjuangan. Sebab saya melihat idealisme ataupun roh perjuangan itu kurang ditekankan di kalangan warga UMNO di Melaka. Ada, bukan tak ada, tapi cuma di peringkat yang seusia dengan saya dan 45 tahun ke atas. Bagaimana peringkat 30 tahun ke bawah, saudara? Ini bahaya bagi saya melihat dari segi bahaya tu bukanlah bahaya kemalangan, tidak, tetapi bahaya bagi parti yang kita mengharapkan untuk kita menjadi parti yang dominan. Kalau sesuatu berlaku di Melaka, ia menjadi diaspora, dia akan berkembang. Akhirnya ke mana UMNO pergi? Ini yang saya harus terapkan supaya warga UMNO, pimpinan UMNO, terutama Datuk Seri Presiden, terutama Majlis Tinggi UMNO, kekalkan momentum kita menyantuni anak muda. Kemudian saudara Figuran Fellow, speaker lebih puasa dari CM. Saya tidak mahu menyentuh apa, itu soal peribadi saudara. Masing-masing orang boleh kata begitu, orang boleh kata begini. Saya lebih suka kalau ada bukti nyata. Kalau tak ada bukti nyata, susah juga saudara. Sebab kalau saya memberi komen, saya mendedahkan diri saya, boleh libel ataupun sebagai wartawan saya harus berhati-hati. Saya juga boleh diambil tindakan undang-undang kalau saya mengata tuduh ni. Memang saya ada dengar. Saya tidak nafikan. Saya ada mendengar bahawa kepincangan yang berlaku, bagaimana ini kedudukan perhubungan UMNO di Melaka. Jadi memanglah dalam keadaan begitu. Dan iyalah. Kalau ada orang melihat wang adalah segalanya, saya tidak melihat dari segi politik itu wang adalah segalanya, saudara. Money is not mean everything dalam kita mendambakan sokongan. Sebab yang paling penting selalu saya katakan anak muda. Saya lebih suka menyantuni anak muda walaupun usia saya dah melewati usia warga emas. Tapi saya lebih sayang pada anak muda. Saya lebih sayang pada puteri. Saya lebih sayang pada anak-anak kita ini. Sebab mereka lah yang akan kita serahkan harapan kita masa hadapan. Sepatutnya inilah masanya kita memberi latihan, mendidik mereka dengan kesedaran dan menyuntik segala isma ataupun roh perjuangan. Saya khawatir sebab anak muda kita sekarang ni semakin longgar roh perjuangannya. Kerana suasana hari ini mengundang mereka untuk menjadi anti establishment. Itu anti-establishment ni maksudnya kalau dari kerajaan dia tak sokong. Kerana mereka merasakan diri mereka terpinggir. Saya ada juga pergi ke beberapa kawasan, ada juga saudara saya tinggal di Melaka. Bila saya pergi ke rumah, saya ingat dalam 3 bulan ke 4 bulan dulu saya dah menyatakan. Saya pergi satu kawasan tu, saya tak sebut lah, tak payah kita sebut kawasan itu, nanti orang kecil hati. Tapi ibu saudara tu, ibu saudara isteri saya ni, dia duduk kat kampung tu. Saya tanyalah kat dia, saya kata, kenal ke ketua wanita? Tak kenal pun, dia kata. Ketua pemuda Cawangan ni siapa? Tak tahu. Ketua Cawangan? Tak tahu. Kalau di peringkat Cawangan pun mereka tak kenal. Tapi dia kata kalau Idris Harun kita kenal lah. Esko 3-4 orang saja. Artinya mereka tidak disantuni. Warga akar umbi tidak disantuni. Ini bahaya sebenarnya. Saya rapat dengan Datuk Bakatan, Esko Kerajaan Negeri Melaka yang begitu lama.
bersama-sama berjuang dengan saya dalam pergerakan pemuda. Hari ini beliau, dulu dia bertanding di Asahan, tak silap saya. Sekarang ni dengan Gadik ke Asahan, itulah dua kawasannya. Kadang-kadang di Asahan, kadang di Gadik. Orangnya baik, orangnya berjuang dengan baik. Tetapi dalam usia yang begini, bagaimana dengan anak muda? Saya juga ada kawan saya dulu jadi anak buah saya, selalu saya panggil dia adik lah. Dia panggil saya abang. Senator Baharudin. Dia sepenggal di Melaka ni rupanya hayat seorang senator di Melaka hanya satu penggal saja. Dan beliau malah mantan ketua pergerakan pemuda, mana kawasannya. Jadi saya berbual dengan beliau, dia kata memanglah sekarang ni kurang disantuni anak muda. Akhirnya anak muda ini jadi rebellious. Dan saya telah pun melontarkan secara terus terang, saya katakan berhati-hati di Melaka. Di 5 bahagian anak muda dah memberontak. Sedangkan kalaulah mereka ini nak mengundi nanti, ini yang bahayanya. Mereka juga boleh jadi undi penentu. Kalau pula ini yang saya tengok dapatan, jadi apa yang dinyatakan oleh sahabat saya, Saudara Hisham Jalil itu memang benar, ada ruang untuk menang, tapi jangan lupa kita tak boleh warga pemuda dan pemudi tetap sokong padu UMNO BN, hidup UMNO. Saudara Mak Semangat, alhamdulillah. Tetapi kalau tak disantuni, saya selalu mengatakan perlu disantuni mereka. Dan janganlah pula diperlihatkan hanya musim nak pilihan raya saja. Anak muda ni, zaman saya dulu mudah saja sebenarnya. Adakan bola, ada pertandingan bola, pertandingan sepak takraw, pertandingan badminton, bagi peralatan sukan. Tapi pemimpinnya mestilah duduk sama sekali. Jangan bagi dia tinggal. Tak. Yang paling penting, selalu saya katakan, dalam politik ni, dia bukan hanya sekadar wang ringgit. Wang bukan berarti segala. Sebab itu dulu saya dah cakap, jangan kita menghadiahkan sekampit beras, seuncang beras dengan 1000 impian. Jangan. Benda itu dah tak jadi dah sekarang. You bagi seuncang beras, you bagi wang RM2 mereka terima dengan baik, alhamdulillah, syukur rezeki pada Allah SWT. Tapi undi belum tahu. Tapi kalau pemimpin dia turun, saya ingat tadi saya berbual dengan satu sahabat saya, dia orang Temelloh. Dia kata, Tok, ingat tak orang di seorang ahli Dewan Negeri di Batu Laut? Saya kata, kena, Cikgu Jabar, arwahnya. 5 penggal saudara bertanya tiket bebas. Dia menang sebagai tiket bebas. Susahnya daripada zaman hormat arwahnya, zaman almarhum Datuk Harun Idris, kemudian datang pada zaman Tan Sri Mat Taib, Datuk almarhum Tan Sri Ghazali, Mak Ali, nak merampas kursi Dewan Undangan Negeri Batu Laut tu punya selesa. Bukan dia mengeluarkan duit, dia tidak, dia ahli bebas. Tapi kalau pergi ke rumah orang kahwin, dialah penanggah. Dan dia kata, ya Muhammad, apa benda wakil rakyat? Nah ini sama, dia sama-sama dengan anak muda, basuh pinggan. Lepas tu sambil-sambil tu ambil okok seorang sebatang ni, ambil seorang sebungkus. Dia pula seorang tuan rumah. Begitulah yang diharapkan oleh rakyat. Tapi kalau wakil rakyat kita ni, aku ketua bahagian, aku ketua pemuda bahagian, datang turun daripada Mercedes, datang turun daripada kereta BMW, orang boleh pun pandang lah, waktu itu orang hormat lah. Tapi wang tidak seperti segala-galanya. Ini keadaan saya. Saya amat mengharapkan agar pimpinan kita kembalilah pada asasnya bahawa kita mesti menyantuni. Mana ni? Ni Instagram siapa ni? Ketua Menteri Speaker Dun UMNO, Menteri Besar UMNO, Dun bakar kerana adun UMNO tarik sokongan. Dulu federal, sekarang negeri. PS tak kacau pan. Ni siapa ni? Saudara Navid. Saudara Navid dia kata Ketua Menteri UMNO. Speaker Dun UMNO, Menteri Besar UMNO, bukan sebenarnya Ketua Menteri lah ya. Dun bakar kerana adun UMNO tarik sokongan. Itu mana dia beliau menzahirkan UMNO tolak UMNO. Itu yang saya dah cakap semalam dah, tak, benda tak pernah berlaku lah, pelik lah UMNO tolak UMNO. Dan ini juga mengundang amarah kalangan anak-anak muda. Mereka kata, macam mana kau orang ke atas ni berbalah sama sendiri? Kalaulah antara pemimpin UMNO berbalah dengan amanah, okey juga. Antara UMNO berbalah dengan ahli PKR, okey juga. Biasalah pasal simpati. Tapi UMNO sama UMNO. Dan isu yang ditimbulkan lain tak ada isu poket. Macam saya kata tadi, lain tak ada poket. Sekiranya cerita tentang bolok mereka, tentang harta ini, ghanimah mereka, ghanimah politik, projek. Jadi kalau itu yang menjadikan isu, saya kata tak sepatutnya lah. Sudah sampai masanya kita mengenepikan persoalan itu. Ini soal perjuangan saya.
Jangan lupa Melaka ini adalah negeri kononnya Hang Tuah. Tapi saya nampak sekarang ni di Melaka bukan jadi Hang Tuah. Apabila Hang Jebat sudah mendapat Kris Tameng Sari. Ini keadaan saudara. Jadi kalau nak adakan bila Dewan Negeri yang dibubarkan, nak diadakan pula proklamasi darurat. Ini juga satu masalah. Sebab kena pergi ke Pengadap Agong yang boleh mengisytiharkan darurat agung sebenarnya saudara. Bagaimana di Sarawak, walaupun ada TYT-nya. Dan kita ada contoh di mana Dewan Negeri ataupun pilihan raya tidak dapat diadakan atas kerana proklamasi darurat, iaitu Parlimen Batu Sapi, itu Parlimen Gerik yang masih kosong sampai sekarang saudara. Dan juga satu kawasan di Sabah. Ini tertangguh, pilihan raya itu tertangguh sampai hari ini kerana kesan daripada serangan COVID-19. Jadi kesan daripada itu, maka Durian Maula Pengadap Agong telah pun mengisytiharkan darurat. Tapi apakah darurat sudah ditarik balik? Saya tak tahu. Kalau tarik balik, sepatutnya Batu Sapi dan Parlimen Gerik mestilah diadakan pilihan raya. Dan sekarang ni pula sudah masuk pula Jeddah, sudah hampir dengan pilihan raya umum. Kalau tak silap saya, bacaan saya bahawa kalau satu kursi itu dia kosong selepas 3 tahun lebih, getinya tak boleh diadakan pilihan raya dah. Kena tunggu sampai pilihan raya umum. Tapi macam mana kerajaan negeri Melaka pula? Dia kena adakan pilihan raya. Apabila diisytiharkan, dibubarkan. Itu yang saya heran, kenapa tidak? Kenapa tidak diadakan lebih awal, dikaji? Ini saya agak bersetuju dengan teman-teman yang lain. Kenapa tak dirunding? Jangan kita tunjuk ego kita. Sebab sebagai pemimpin, saya dah cakap, pemimpin itu macam mana? Dirinya dituakan, dirinya dihormati. Pemimpin dengan rakyat seperti isi dengan kuku, bagai aur dengan tebing. Tidak boleh kita menjarakkan diri kita. Kita pemimpin bukannya menjadi enau di tengah belukar. Untuk menonjakkan diri dia saja. Orang lain tak payah. Ini masalahnya saudara. Dan jadi saya melihat, terus terang saya katakan, tanpa menyantun anak muda, berat. Ini berat keadaannya. Sebab dalam keadaan sekarang ni, kalau kerana alasan 2 ekor singa di atas bukit yang sama, hanya sekadar alasan, belum tahu lagi. Saya melihat bahawa gerakan daripada ini, saya beritahu kepada teman-teman di UMNO, wajar saya mewawarkan suasana ini. Bukan saya nak menakutkan, bukan saya nak menggerunkan, tapi saya harus memberi pencerahan agar mereka faham suasana di Melaka bagaimana. Walaupun negeri kecil, tetapi kesannya boleh menyingkap kepada negeri lain. Ini yang harus dilihat saudara. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Datuk Hasni. Datuk Hasni juga agak gusar sebab beliau mengakui, dia selaku Menteri Besar Johor, dia mengakui apa yang berlaku di Melaka boleh juga terjadi di Johor. Walaupun dulu Yang Maha baginda Sultan Johor dah memberi peringatan lebih awal, tapi kita tak boleh baca perangai orang politik ni. Dia kalau nak gedah, dia gedah juga. Ini kalau ada yang kepala batu ni, dia peduli apa? Ini masalahnya. Sebab macam di Johor, dapatan saya bahawa kedudukan Datuk Hasni cuma ada 29 kursi saja sokongan. Sementara berbanding dengan di Blok Pembangkang 27 kursi. Dan jangan lupa saudara, daripada 29 kursi itu UMNO cuma ada 14. Ini Pakatan Harapan, PBM, pimpinan Tan Sri Muhyiddin ada 12. Kemudian 14, 12, satu PAS rasanya. Amanah ada 3. Kemudian PKR, kemudian DAP. Dan keadaan itu dengan kedudukan 2 kursi saja. Hanya 2 kursi, kalaulah ini tergeliat sahabat kita ini mantan Menteri Besar. Jangan lupa Johor dah 3 Menteri Besar saudara. Mula-mula dulu bekas supporter Tok Mat. Itu ahli Dewan Negeri kawasan Kempas. Alah lupalah namanya. Kemudian bertukar pula dengan doktor tu. Kemudian Hasni. Jadi dalam keadaan 3 Menteri Besar ini, dan keadaan sekarang ni, kedudukan Yang Berhormat Datuk Seri Hasni ni amat rapuh. Sebab dia cuma mempunyai 29 sokongan, 29 kursi. Dan pihak pembangkang ada 27.
Kalaulah 2 lagi, buyum lah. Itu gambarannya. Betul, tuanku dah bertitah di Dewan Negeri. Waktu pembukaan persidangan Dewan Negeri bulan lalu, baginda dah mengingatkan, jangan buat onar di Johor ni. Kalau tidak nanti kita akan bubarkan. Jadi kalau mereka minta supaya dibubarkan, ini gambaran secara, jangan main-main. Jadi saudara Datuk Husni tu dia seriau. Dia seriau benda ini melarat ke Johor. Apa yang berlaku? Dan kalau di Johor, memanglah kalau di Johor tu insya-Allah, sebab sepatutnya dulu kubu kuat UMNO. Tetapi tak tahulah keadaan sekarang ni. Saya yakin sebab saya lihat Datuk Asni sudah pun menyantuni anak muda. Anak muda di Johor nampak gayanya betul-betul disantuni oleh Yang Berhormat Datuk Asni sebab beliau lah datang daripada kilang pemuda. Datuk Asni dulu bekas jadi ketua pemuda Pontian. Seingat saya zaman saya dulu. Jadi bila hasilnya datang daripada kilang pemuda ni, jadi dia dapat menjiwai apa kehendak pemuda. Anak-anak muda nak apa, anak-anak muda mengharapkan apa. Bukan mereka harapkan duit projek-projek. Anak muda tak ada projek besar-besar ni. Bukan itu. Jadi perjuangan mereka, tapi mereka hendakkan satu spediko yang kukuh. Jadi tapi di Melaka tidak disantuni. Ini masalah besar di Melaka bila anak muda ini dipinggirkan. Datuk Rauf sebagai ketua perhubungan UMNO di Melaka. Sebab beliau tidak datang daripada kilang pemuda. Beliau dulu betul lah dia bekas jadi ketua pemuda di Kuala Lumpur. Itu di bahagian bahagian Bukit Bintang. Bukit Bintang mana sekarang ada orang Melayu kat situ. Beliau hanya sekadar ketua pemuda cawangan Bukit Bintang. Dan tidak pun jadi ketua pemuda bahagian, tak silap saya. Jadi jiwa pemuda tak ada. Begitu juga dengan saudara Sulaiman ni, dia datang dari pemuda tapi sebab sekarang ni kedudukan Datuk Sulaiman ini sebagai susur bahagian kepada ketua bahagiannya Datuk Rauf. Datuk Rauf sebagai ketua perhubungan. Jadi ini masalah di Melaka sebenarnya. Saya dah cakap semalam. Saya harap saudara faham. Jadi saudara Hanif Osman, Mak Fauzi Abdullah 15 juta bagi kat China kaya ke? Saya tak mau menyentuh soal projek dan sebagainya. Ini boleh mengundang masalah. Tetapi yang kita lihat, yang saya kecewa sangat, saya sedih kalaulah UMNO tidak mampu mengukuhkan cengkamannya. Sebab jangan lupa saudara, kedudukan sekarang ni pimpinan daripada Pakatan Harapan semakin mara ke hadapan. Saya dengar dekat parlimen tadi, seriau saya sebab isu masih lagi. Dan saya melihat pula apabila bagaimana yang saya katakan, kalau berlaku di Johor, diaspora ni akan menjangkit ke Sabah. Sebab tiba-tiba saja Datuk Seri Panglima Bermokhtar Radin, sebab dia kata bahawa UMNO Sabah bersedia berhadapan dengan Bersatu dalam pilihan raya umum ke-15. Kenyataan ini menggambarkan bukanlah ikatan perpaduan yang kukuh antara UMNO dan Bersatu di Sabah. Tentulah Haji G akan membuat satu gerakan yang lain. Dan jika ini berlaku, saya rasa kerajaan di Sabah juga mungkin runtuh. Tambahan lagi, apabila Warisan sudah pun make a move. Warisan dengan 15 orang, Datuk Yusof telah pun membuat pergerakan. Mereka keluar daripada Warisan untuk bersama dengan GRS, Gabungan Rakyat Sabah. Kalau ini berlaku, apakah UMNO juga akan masuk GRS? Saya tidak nampak Datuk Haji G ini boleh diterima oleh kumpulan daripada Datuk Yusof. Datuk Yusof boleh menerima Datuk Bermokhtar. Ini gambaran yang saya lihat sebab mereka juga DNA-nya di DNA UMNO di Sabah. Itu di Sabah. Dan begitu juga di Perak. Saya agak menarik di Perak sebab kenyataan Yang Berhormat sahabat kita Datuk Seri Syarani, beliau juga menyatakan bahawa Perak dah bersiap sedia, tak ada masalah. Cuma dalam keadaan sekarang ni, kedudukan di Perak, Barisan Nasional ada 27 kerusi daripada 59. Saudara, jangan lupa. Mana sebenarnya kalau mengharapkan UMNO Barisan Nasional, dia tak boleh tubuh kerajaan. Dia cuma ada 27. Jadi yang ada sokongan 3 daripada PAS. Jadi daripada 27 tu dapat sokongan daripada PAS 3 menjadikan 30. Jadi ertinya 30 against. Yang terlalu sedikit. Saya terlalu kecil dia punya marginnya. Dan apa-apa boleh berlaku. Dan bila sahaja sekarang ni, sebab itu saya berterima kasih kepada Tan Sri Noh Omar
Sebab dia nampaknya cuba mengeduhkan keadaan bila dia kata UMNO Selangor dengan PAS di Selangor ni kekal dengan mufakat nasional. Mungkin, tetapi saya mendapat kiriman daripada teman-teman di Perak bahawa PAS di Perak nampak gayanya masih garang lagi. Masih lagi tidak mempercayai dengan UMNO. Sudah ada apa ini pada Datuk Syarani, saya ingin berpesan berhati-hati bahawa anything can happen. Ini keadaan saudara yang saya lihat di Perak yang perlu dihayati. Dan itu kurang saudara. Yang paling penting sekali adalah di Putrajaya. Kerana hari ini saya menjangkakan, terus terang saya cakap, bahawa saya menjangkakan kalaulah tidak ditangani secara berhemah, tidak segera ditangani oleh pimpinan yang berhormat Datuk Seri Sabri, saya rasa bahawa persefahaman MOU yang ditandatangani antara Pakatan Harapan yang terdiri daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada PKR, Saudara Mat Sabu daripada Amanah, Lim Guat Eng daripada DAP, dan juga pakatannya Wilfred Tamaga Stagau daripada UPO di Sabah tu. Jadi 4 orang ini telah pun mengadakan pertemuan. Mereka menzahirkan kekecewaan yang teramat berhubung apa yang berlaku di Melaka. Itu satu, saudara. Itu kurang. Tetapi apabila sahaja Yang Berhormat Saudara Hassan Abdul Karim, ahli parlimen daripada Pasir Kudah, ini yang mengejutkan saya. Beliau ahli parlimen, jangan lupa beliau merupakan pimpinan daripada Parti Keadilan PKR. Kenyataan Yang Berhormat Saudara Hassan Abdul Karim selaku ahli parlimen Pasir Gudang, dia kata sudah sampai masanya agar MOU ataupun persefahaman yang ditandatangani bulan Ogos lalu ditamatkan berdasarkan kepada amarah yang teramat di kalangan pimpinan pakatan terhadap apa yang berlaku bukan saja di Melaka tapi juga berlaku di parlimen. Ini lebih teruk lagi. Sebabnya Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah membawa satu usul. Sebagai Ketua Pemangkang, dia bawa usul berhubung dengan Pandora Papers. Pandora Papers ini adalah kononnya laporan daripada sekitar 562 wartawan. Ada 1,500 kertas pertuduhan, kertas yang membicarakan tentang pengubahan wang daripada pimpinan politik di negara kita serta ahli-ahli perniagaan yang membawa wang keluar dan disimpan kononnya di Cayman Island dan sebagainya, yang melibatkan jumlahnya bukan sedikit, hampir 1 triliun. Jadi tuntutan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Parlimen, dia telah membawa usul supaya masalah tentang Pandora Papers ini dibincangkan. Bukan dia kata nak tuduh siapa, dibincangkan, mencari ketetapan sempena dengan rancangan Malaysia ke-12. Tetapi usul beliau telah ditolak. Jadi bila usul beliau telah ditolak, ini menghampakan Pakatan Harapan. Sebab itu ahli parlimen daripada Pasir Gudang, dia kata kalau gini keadaannya, seolah kerajaan yang amat berhormat Datuk Ismail Sabri tidak menghormati kita, katanya. Jadi isu Pandora Papers ini boleh dijadikan ledakan yang boleh menamatkan, menoktahkan antara Pakatan Harapan dengan kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Ini keadaannya, sebab saya tengok speaker pun berdalih-dalih. Dan ini memang mengecewakan lah. Sebab kita pula mengemukakan menteri ke timbalan menteri di Dewan Rakyat untuk menjawab segala usaha, segala usul, perbincangan berhubung yang menyentuh soal rancangan Malaysia ke-12 ini. Menteri-menteri tadi, sepanjang saya tadi itu, timbalan menteri menjawab, tetapi tidak menjawab. Mereka hanya sekadar membaca kertas, membaca skrip. Jadi bila ditanya tak jawab, baca tu. Dan speaker pula tu, yang menteri teruskan. Jadi ini mengundang amarah yang teramat di kalangan ahli-ahli parlimen dari Parti Pembangkang. Saudara jangan lupa, saudara, saya faham sangat. Saya teramat faham cara politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab saya biasa dalam pergerakan pemuda dulu, beliau jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, kemudian beliau jadi Naib Presiden UMNO, beliau menjadi Timbalan Presiden UMNO. Cara dia mudah. Dia tidak akan mendahului
dia akan melontarkan dulu. Sesuatu isu tu dia akan lontarkan. Yang hari ini dia mau usul di parlimen. Usulnya supaya tata kelola pimpinan harus mengkaji tentang isu Pandora Papers. Itu dia lontarkan. Tapi bila ditolak oleh parlimen, dan selalunya Datuk Seri Anwar Ibrahim dia akan pasang orang, tolaklah benda ni. Dan apabila sahaja Yang Berhormat Saudara Hassan Abdul Karim melontarkan kenyataan ini, maka pastilah ada sesuatu yang akan dilakukan. Saya tengok ini, sama aja dulu. Dulu saya ingat lagi, waktu kita berbalah dalam isu Operasi Lalang lah, kita berbalah dengan isu masalah dengan barang kehakiman lah. Saya ingat lagi benda tu. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mudah takkan nak cakap apa pun. Cakaplah sikit, cakap lah. Dia akan bagi tahu, tapi dia dari belakang. Jadi bila benda itu dah panas, maka dia akan ambil keputusan. Keputusan itu adalah seolah dia menyantuni kehendak bawah. Jadi bukan dia punya kehendak. Itu cara Datuk Seri Anwar Ibrahim punya politik. Saya tak tahu, sebab itu saya dah cakap, apakah Datuk Seri Ismail Sabri dia dapat menyekat tentang kelincahan silat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pencak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni lain macam. Ini keadaannya. Saya dalam keadaan begitu, saya harus mengingatkan Yang Berhormat Datuk Seri Ashari harus berhati-hati. Dan kalau begitu keadaannya, akan berlaku sokongan terhadap kerajaan di parlimen. Jika ini berlaku, jangan lupa saudara, saya perhatikan kedudukan sekarang ni. Bagaimana tentang PAS? Kalau benar PAS, betul lah dia kata dengan PBM. Kalau PAS dengan PBM, dia tidak akan menyantuni Datuk Seri Sabri, mereka tarik. Kalau mereka tarik sokongan, boom. Kalau pula Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Lim Guat Eng, dengan Marcos Tagau, dengan Mat Sabu, mereka juga diam. Maka dengan sendirinya kerajaan tumbang. Tak adalah jeda 100 hari kalau gitu keadaannya saudara. Saya melihat ini keadaan ini bunga-bunga yang harus kita kaji. Dia sebagai pemimpin politik harus bersedia. Sebab itu kita harus segera mempersiapkan jentera pilihan raya. That is the only way. Sebab itu saya katakan Ketua Pergerakan Pemuda harus turun now. Di samping kita menghadapi di Melaka, di negeri-negeri lain, di seluruh negara, pemuda harus digembelengkan, puteri harus digembelengkan demi survival kita. Jangan kita izinkan keadaan suasana begini. Saya cakap terus terang, saya amat risau. Kerisauan saya ini saya lontarkan malam ini semata-mata setelah saya melihat perkembangan di parlimen, setelah saya melihat perkembangan di Melaka. Nampak gayanya nampak gaya cipta kita mengundi tu. Nampak gayanya Fadilah begitulah. Akan sampai waktunya kita akan mengundi. Ya saudara. Cuma saudara dengar saya punya, tolonglah like and share dan subscribe. Kan? Sebab saya memberi pencerahan tetap malam, memberi peringatan. Ya saudara Rashidah Anwar Ibrahim, memang semua, saya tidak menafikan saudara, masing-masing ada dia punya aura kepimpinan. Sebab itu saya tak setuju tiba-tiba kita nak serang individu. Jadi tiba-tiba dia orang mengatakan bahawa apa berlaku di Melaka itu salahkan Datuk Zahid. Tak betul. Saya tak setuju belum itu. Dan saya paling tak suka apabila orang mereka mewawarkan dalam live saya ni apa semua, UMNO gitu, UMNO begini. Tak boleh saudara. Jangan. Saya dah cakap terus terang, kalau saya boleh bersama dengan anda, bersetuju menyantuni anda kalau anda kata pimpinan UMNO, okeylah. Tapi jangan kata UMNO tu korup, jangan kata UMNO tu UMNO tak salah. UMNO adalah sebuah institusi untuk rakyat. Tak lain dan tak bukan semata-mata berjuang. Bacalah dia punya UMNO punya perlembagaan dan segala-galanya. UMNO ni lain tak ada. UMNO ni saudara. UMNO perjuangan dia untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tetapi jika ada berlaku pimpinan, kita lalu macam mana? Sebab dalam setandan pisang takkanlah semua tu baik. Saudara, ini keadaannya. Janganlah saudara mencerca parti, tak baik. Saya tidak mencerca parti Keadilan, saya tak mencerca parti Amanah, saya tak mencerca parti PAS. Cuma saya katakan kalau PAS itu pimpinannya sebab saya kata lebay-lebay ni. Mereka bercakap apa semua, tapi akhirnya tidak terlaksana apa yang dituturkan. Saya tak nak kata pula parti PBM tu.
Saya kata pimpinan PBM dan saya merasakan bahawa Parti Pribumi ini sudah pun menghampiri jeda waktu akan mengalami nasib sebagaimana parti negara. Jadi saudara, jangan kita terjebak dalam perbalahan menyalahkan parti. Parti tak salah. Semua parti yang ada ni, semua parti tu adalah dia punya ideologinya, adalah dia punya perjuangannya. Yang penting adalah pemimpin. Macam mana saya songsong pemimpin daripada DAP. Saya menyonsong kerana macam Kula Sigaran. Tiba-tiba dia kata orang Melayu ini bukan asal di bumi ini. Ini bumi ini. Bila dia melontarkan waktu di Melaka, memanglah saya naik angin. Pemimpinnya macam Lee Goeng jadi Menteri Kewangan. Habis Kementerian Kewangan tu dilihat macam di Hong Kong. Marahlah saya. Tapi kalau mereka baik, tak ada masalah, kita diamlah. Kalau kita lihat argument dekat Parlimen macam Gobind Singh Dio, okey, menuntut demi keadilan, kita diamlah, tak ada masalah pun. Sebab itu kadang-kadang bila saya pergi Parlimen, saya jumpa dengan Gobind Singh Dio, saya cakap, ya Muhammad, you okey lah daripada orang lain. Thank you lah, dia kata. Kita tahu perjuangan masing-masing. Mereka juga macam di lantai satu ketika dulu. Memanglah kita balon di bagian larak. Tapi akhirnya dia menyertai bersama kerajaan. Dalam NGO menyertai kerajaan. Dan pemimpin UMNO pun begitu juga saudara. Ada yang baik, ada juga yang meletakkan kepentingan diri. Ini perlu kita songsong. Orang macam ni saya katakan, dalam pilihan yang akan datang, tak payah. Jadi saudara Roy Azroy, UMNO koma. UMNO tu memanglah keadaannya koma. Kalau Dr. Mahathir, saya malah nak sebut lagi lah benda tu. Sebab belum tiba masanya. InsyaAllah, saya akan bertemu dengan Muhammad Tengku Razali. Saya nak bertanya dengan beliau bagaimana kedudukan dah koma UMNO ni, macam mana nak pulihkan. Jadi saudara Jack Sepah, jangan resis sangat tu. Saya tidak resis. Saya mengelak untuk menyatakan kenyataan-kenyataan berbau resis. Tetapi saya nak bagi tahu, apabila agama saya, apabila bangsa saya, apabila negara saya, apabila raja-raja saya cuba dipercacai, come what may, I'll go after you. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.